Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan yang kedua, asas tata bahasa Melayu, kami akan menganalisis penggunaan huruf besar dan huruf kecil dan kesalahan ayat bagi tugasan pertama, sejarah perkembangan bahasa Melayu. Menganalisis penggunaan huruf besar, huruf kecil dan kesalahan ayat bagi penulisan esei yang pertama. Kesalahan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Yang pertama, notofer. Notofer merupakan nama seseorang. Jadinya, ia merupakan kata nama khas. Jadi, ia perlu dieja, di hadapannya perlu dieja dengan huruf besar. Seterusnya, bahasa Melayu. Melayu merupakan kata nama khas. Jadi, ia juga perlu dieja, huruf M itu perlu dieja dengan huruf besar. Yang seterusnya, berjaya. Berjaya merupakan kata nama am. Jadinya, ia perlu dieja dengan huruf kecil. Seterusnya, kesalahan ayat. Yang pertama, dikatakan bahasa Melayu berasal daripada golongan penutur, dipanggil Austronesia yang asalnya daerah Yunan. Pembetulannya ialah dikatakan bahasa Melayu berasal daripada golongan penutur, dipanggil Austronesia yang berasal daripada daerah Yunan. Asalnya itu akan ditukarkan kepada perkataan berasal dan selepasnya akan ditambahkan perkataan daripada yang bermakna penutur yang dipanggil Austronesia ini berasal daripada daerah Yunan. Seterusnya, bahasa Melayu klasik ini juga berfungsi lingua franca, bahasa pentadbiran, bahasa ilmu, bahasa undang-undang dan bahasa persuratan. Bahasa Melayu klasik ini juga berfungsi, perlu ditambahkan perkataan sebagai sebelum perkataan lingua franca, bahasa pentadbiran, bahasa ilmu, bahasa undang-undang dan bahasa persuratan. Ayat yang seterusnya ialah diberikan pasangan untuk menekan vokal konsonan di hadapan. Di tengah-tengah antara vokal dan konsonan perlu diletakkan perkataan dan kerana ia merupakan dua benda yang berbeza. Yang seterusnya ialah dapat dibuktikan juga penggunaan bahasa Sanskrit paling banyak diserap dalam bahasa Melayu kerana kehadirannya yang terawal di alam Melayu sekaligus mendominasikan bahasa di alam Melayu. Di sini, mendominasikan perlu digugurkan perkataan kan. Jadinya, ayat yang betul ialah dapat dibuktikan juga penggunaan bahasa Sanskrit paling banyak diserap dalam bahasa Melayu kerana kehadirannya yang terawal di alam Melayu sekaligus mendominasi bahasa di alam Melayu. Ayat yang terakhir ialah bahasa Jawa mempunyai pelbagai logat berdasarkan kelas sosial dan sukar difahami kerana seringkali digunakan dalam kalangan istana saja. Di antara kalangan di istana perlu diletakkan perkataan golongan yang bermakna bahasa Jawa tersebut digunakan antara orang yang duduk di kawasan istana. Tugasan yang perlu dilakukan ialah untuk menganalisis esei kedua daripada tugasan pertama BMMB 1014. Terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis, iaitu daripada aspek kesalahan penggunaan huruf besar dan huruf kecil, kesalahan ejaan dan kesalahan ayat. Yang pertama ialah kesalahan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Sepanjang saya menganalisis tugasan tersebut, saya mendapati beberapa kesalahan yang dilakukan. Di antaranya ialah yang pertama, alam Melayu. Alam Melayu, perlu ditulis dalam besar kerana ia merupakan kata nama khas. Yang kedua, bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga perlu ditulis dalam besar, iaitu M. Seterusnya, kesusasteraan Melayu. Kesusasteraan Melayu juga merupakan kata nama khas dan perlu ditulis dengan huruf besar. Yang keempat, bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik merupakan bahasa kata nama khas dan perlu ditulis dengan huruf besar. Manakala K yang merangkumi klasik perlu ditulis huruf kecil. Seterusnya, tulisan Jawa kuno. Tulisan Jawa kuno juga perlu ditulis dalam huruf besar kerana ia merupakan kata nama khas. Yang seterusnya, bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu perlu ditulis huruf besar, manakala K perlu ditulis dalam huruf kecil. Seterusnya, aksara Pallavan. Aksara Pallavan merupakan kata nama khas dan P perlu ditulis dalam huruf besar. Seterusnya, huruf Bangki.
Huruf bangkit juga, B perlu ditulis dalam huruf besar. Seterusnya selain. Selain perlu ditulis dalam huruf kecil kerana ia bukan permulaan ayat. Seterusnya huruf pegon. Huruf pegon juga perlu ditulis dalam huruf besar kerana ia merupakan kata nama khas. Seterusnya Al-Quran. Al-Quran, Q perlu ditulis dalam huruf besar. Dan akhir sekali, tulisan rencong. Tulisan rencong perlu ditulis dalam besar kerana ia merupakan kata nama khas. Aspek yang kedua ialah dari kesalahan ejaan. Terdapat beberapa kesalahan ejaan, iaitu seterusnya sistem dan struktur kata bahasa ini lebih mudah berbanding bahasa yang seumpanya seperti bahasa Jawa. Seumpanya merupakan ejaan yang salah dan ejaan yang benar ialah seumpamanya. Selain itu, ayat yang seterusnya ialah Sulalatus Salatim. Salatim merupakan ejaan yang salah kerana M tertukar dengan N dan ejaan yang betul ialah Sulalatus Salatin. Yang ketiga ialah Pego. Pego merupakan ejaan yang salah kerana ketinggalan N. Ejaan yang betul ialah Pegon dengan menambahkan N di belakang. Dan yang terakhir ialah bererti. Bererti merupakan kesalahan ejaan kerana ketinggalan R. Ejaan yang betul ialah bererti. Okay, dan akhir sekali ialah kesalahan ayat dan pembetulan yang telah saya lakukan. Yang pertama, dewasa ini bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di 4 negara di Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura. Abdul Rahman Abdul Rashid Iqbal 1997. Namun penggunaan bahasa Melayu antara sebuah negara dengan negara lain berbeza bergantung kepada sejarah dan budaya negara berkenaan. Okay, di sini terdapat beberapa kesalahan ayat yang dapat saya betulkan. Yang pertama ialah di 4 perlu ditukar kepada di keempat. Yang kedua, antara perlu ditukar kepada di antara. Kerana di antara itu dia dapat menunjukkan satu tempat yang tetap di mana antara sebuah negara dengan negara yang lain. Okay, yang ketiga, sebuah juga kurang gramatis dan ayat yang betul ialah sesebuah. Ayat sekali bergantung pada tidak betul, tidak benar, dan ayat yang betul ialah bergantung pada. Ayat seterusnya ialah perbezaan yang ketara antara ketiga-tiga peringkat persembahan bahasa Melayu ini disebabkan oleh kedatangan agama Hindu, Islam dan penjajahan Eropah ke Asia Tenggara. Ayat tersebut tidak gramatis kerana disebabkan oleh dihadapannya perlu ditambah dengan ayat yang lain, seperti berlaku. Oleh itu, ayat yang gramatis dan ayat yang betul ialah perbezaan yang ketara antara ketiga-tiga peringkat perkembangan bahasa Melayu ini berlaku disebabkan oleh kedatangan agama Hindu, Islam dan penjajahan Eropah ke Asia Tenggara. Seterusnya, bahasa Melayu kuno mencapai kegemilangannya pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Ayat tersebut tidak meletakkan kata bantu untuk mengukuhkan lagi kenyataan tersebut. Dan ayat yang betul ialah bahasa Melayu kuno telah mencapai kegemilangannya pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Ayat yang seterusnya ialah hal ini kerana majoriti masyarakat Melayu pada ketika itu beragama Hindu dan bahasa Sanskrit menjadi bahasa golongan bangsawan serta mempunyai hierarki yang tinggi. Hal ini kerana merupakan ayat yang tidak tepat untuk dijadikan sebagai satu ayat yang betul. Dan ayat yang tepat ialah hal ini dikatakan demikian kerana majoriti masyarakat Melayu pada ketika itu beragama Hindu dan bahasa Sanskrit menjadi bahasa golongan bangsawan serta mempunyai hierarki yang tinggi. Ayat seterusnya ialah bukti penggunaan tulisan Pallava terdapat pada yupa tiang batu persembahan atau prasasti di daerah Muarakaman, iaitu pertemuan antara
Sungai Mahakam dengan Gedang Kepalang. Antara merupakan frasa senama yang tidak sesuai digunakan, dan frasa seni yang sesuai dalam ayat tersebut ialah dengan meletakkan di antara, yang menunjukkan sesar tempat antara Sungai Mahakam dengan Gedang Kepalang. Seterusnya ialah pada lewat abad ke-15, hampir seluruh penduduk di Kepulauan Melayu sudah memeluk agama Islam, kecuali di Pulau Bali, Filipina dan beberapa buah kawasan di Borneo, Sulawesi dan Jawa Barat. Perkataan sudah kurang susah digunakan dan perlu diganti dengan perkataan telah. Seterusnya, tulisan kuno ini dijumpai pada tahun 1892 di sebatang tiang batu di Kota Kapur, iaitu di Wangkar Barat. Ini sebatang tiang batu merupakan ayat yang salah yang gramatis dan perlu diganti dengan pada sebatang pokok yang merujuk kepada suatu tempat yang tetap, iaitu pada sebatang pokok di tiang batu di Kota Kapur. Seterusnya, terbuktilah bahawa tulisan Arab telah mula digunakan dalam bahasa Melayu pada zaman itu. Terbuktilah bahawa perlu diubah kepada sudah terbuktilah bahawa. Dan akhir sekali, huruf Paigot ialah huruf Arab yang telah ditambah baik untuk menulis bahasa Jawa. Ditambah baik merupakan perkataan yang perlu menjadi dua patah, iaitu yang perlu dijarakkan untuk menjadi ayat yang betul, iaitu huruf Paigot ialah huruf Arab yang telah ditambah baik untuk menulis bahasa Jawa. Dengan penganalisisan pada essay ketiga yang berdasarkan kesalahan ejaan dan tanda baca pada perkataan-perkataan yang berwarna ditandakan dengan warna merah, dan juga kesalahan ayat pada perkataan-perkataan yang ditandakan dengan warna biru. Pertama sekali, berikut adalah saya telah meletakkan petikan-petikan bermula daripada pengenalan, isi pertama, isi kedua sehinggalah penutup daripada esei rakan saya untuk menunjukkan perkataan-perkataan yang berwarna merah itu adalah salah daripada segi kesalahan ejaan dan tanda baca, manakala perkataan ditandakan dengan warna biru merupakan kesalahan daripada segi ayat. Jadi kita boleh lihat berdasarkan slide seterusnya, saya telah pun menandakan kesalahan-kesalahan tersebut. Antara pembetulan ejaan dan tanda baca yang pertama adalah orang Melayu. Pembetulannya ialah orang Melayu, M itu harus huruf besar kerana Melayu merupakan kata nama khas. Kemudian namun begitu merupakan penanda wacana, oleh itu selepas namun begitu harus diletakkan dengan tanda koma baru boleh diteruskan dengan ayat yang seterusnya. Kemudian bahasa Melayu Melayu M sepatutnya dieja dengan huruf yang besar. Kemudian Sumatera, ke timur laut adalah salah kerana Sumatera ayat ini merupakan ayat yang sepatutnya diteruskan tanpa tanda koma. Jadi pembetulannya ialah Sumatera ke timur laut. Seterusnya ialah bahasa pengantara, yang di mana adalah salah daripada segi ejaan, sepatutnya adalah bahasa pengantar. Kemudian Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu adalah nama tempat, jadi sepatutnya huruf K dan M pada permulaan ayat harus dieja dengan huruf besar. Jadi pembetulannya adalah Kepulauan Melayu, K huruf besar dan M huruf besar. Kemudian orang-orang Melayu. Juga Melayu harus dimulakan dengan huruf besar. Jadi pembetulannya orang-orang Melayu, M itu adalah huruf besar. Dan terakhir sekali adalah hal ini dikatakan demikian kerana, yang di mana kerana adalah tidak perlu, jadi ia akan dimulakan dengan hal ini dikatakan demikian. Hal ini dikatakan demikian. Toyo merupakan nama tempat yang seharusnya dieja
jarak ruyung di mana P adalah huruf besar dan R adalah huruf besar kerana kata nama khas sepatutnya bermula dengan huruf besar di hadapan. Seterusnya ialah Kesultanan Melayu Melaka juga harus bermula dengan huruf besar. Jadi pembetulannya ialah Kesultanan Melayu Melaka, K huruf besar, M huruf besar dan M huruf besar untuk Melaka. Seterusnya ialah hal ini kerana merupakan penanda wacana, jadi sepatutnya disertai dengan tanda koma, barulah diteruskan dengan ayat selepasnya. Jadi pembetulannya ialah hal ini kerana koma. Kemudian seterusnya ialah di pulau. Di pulau adalah dua perkataan berbeza dan sepatutnya dieja terpisah. Jadi pembetulannya ialah di jarak pulau. Kemudian bahasa Jawa. Bahasa Jawa, kesalahannya ialah Jawa kerana Jawa merupakan kata nama khas, jadi sepatutnya dimulai dengan huruf besar. Jadi pembetulan ialah bahasa Jawa J huruf besar. Pembetulan di bawah juga merupakan adalah pembetulan yang sama, cuma yang berbezanya antara atas dengan bawah. Perkataan bahasa Jawa di atas adalah merupakan bahasa yang diletakkan di hadapan ayat. Jadi bahasa perlu disertai dengan huruf besar. Akan tetapi bahasa Jawa yang di bawah ini terletak di tengah-tengah ayat. Jadi bahasa B itu tidak perlu bermula dengan huruf besar. Cuma J sahaja adalah huruf besar kerana Jawa adalah kata nama khas. Kemudian tersebar merupakan adalah dua perkataan berbeza dan sepatutnya dieja terpisah. Jadi pembetulannya adalah tersebar, jarak merupakan. Seterusnya adalah namun. Namun adalah penanda wacana dan sepatutnya diletakkan dengan tanda koma. Jadi pembetulannya adalah namun, koma. Akhir sekali adalah tulisan sastra Jawa. Kesalahannya adalah pada Jawa. Jawa itu adalah kata nama khas, jadi J itu harus bermula dengan huruf besar. Jadi pembetulannya adalah tulisan sastra Jawa J besar. Sama juga seperti di bawah, Panji Jawa. Panji Jawa, J Jawa tu sepatutnya huruf besar. Jadi pembetulannya adalah Panji Jawa J huruf besar. Seterusnya ialah pembetulan ayat. Ayat yang pertama ialah hal ini dikatakan demikian kerana ia belum diselidiki secara terperinci atau mendalam. Pembetulannya ialah hal ini dikatakan demikian kerana ia belum diselidiki secara terperinci atau lebih mendalam. Sepatutnya sebelum mendalam itu perkataan lebih perlu diletakkan terlebih dahulu. Kesalahan yang kedua ialah orang Melayu di Pulau Borneo ini juga dikatakan lebih berhijrah ke pelbagai tempat yang berlainan arah dalam 3 kelompok ke. Pembetulan, orang Melayu di Pulau Borneo ini juga dikatakan telah berhijrah ke pelbagai tempat yang berlainan arah dalam 3 kelompok. Perkataan ke tidak sepatutnya diletakkan. Pembetulan seterusnya ialah hal ini dibuktikan bahawa di dalam batu bersurat yang ditemui di kedudukan Bukit Palembang yang bertarikh 683 Masihi, batu bersurat di Talang Tua bertarikh 684 Masihi yang juga di Palembang, batu bersurat di Kota Kapur Pulau Bangka serta di Karang Berahi Meringgi daerah Hulu Jambi yang masing-masing bertarikh 686 Masihi jelas menunjukkan bahawa wujudnya penggunaan bahasa Melayu kuno pada zaman dahulu. Ayat ini telah menggunakan perkataan di dalam yang dianggap tidak sesuai untuk ayat tersebut. Sepatutnya perkataan di dalam itu digantikan melalui penemuan batu bersurat. Jadi pembetulannya adalah hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan batu bersurat yang ditemui di kedudukan Bukit Palembang yang berinam tarikh 683 Masihi, batu bersurat di Talang Tua bertarikh 684 Masihi yang juga di Palembang, batu bersurat di Kota Kapur Pulau Bangka serta di Karang Berahi Meringin daerah Hulu Jambi yang masing-masing bertarikh 686 Masihi yang jelas menunjukkan bahawa wujudnya penggunaan bahasa Melayu kuno pada zaman dahulu. Seterusnya ialah, walaupun negara pernah dijajah dan terdapat pelbagai pengaruh bahasa asing yang telah datang, masih terdapat unsur bahasa Melayu yang dikekalkan sejak dulu hingga kini. Ayat ini telah menggunakan perkataan telah datang yang dianggap tidak sesuai, sepatutnya ia menjadi, walaupun negara pernah dijajah dan didatangi pelbagai pengaruh bahasa asing, namun masih terdapat unsur bahasa Melayu yang dikekalkan sejak dulu hingga kini. Seterusnya adalah, bukti tulisan ini digunakan pada zaman tersebut adalah pada sebatang tiang batu di Kota Kapur. Ayat ini dianggap tidak lengkap kerana sepatutnya perkataan dilihat perlu ditambah bagi mempersedapkan lagi ayat itu. Jadi pembetulannya adalah, bukti tulisan ini digunakan pada zaman tersebut dapat dilihat pada sebatang tiang batu di Kota Kapur. Seterusnya,
Bahasa Melayu klasik muncul sewaktu abad ke-13 dan dikatakan bahawa zaman kebangkitan bahasa Melayu. Pembetulannya, bahasa Melayu klasik muncul sewaktu abad ke-13 dan dikatakan ketika zaman kebangkitan bahasa Melayu. Perkataan bahawa yang digunakan adalah salah dan tidak sesuai, sepatutnya ianya digantikan dengan perkataan ketika. Pembetulan yang seterusnya adalah zaman peralihan ini sedikit sebanyak telah disebabkan oleh kedatangan Islam yang telah mula bertapak di Kepulauan Melayu pada ketika itu. Perkataan disebabkan telah digantikan dengan dipengaruhi kerana dianggap lebih sesuai berdasarkan situasi ayat. Jadi pembetulannya adalah zaman peralihan ini sedikit sebanyak telah dipengaruhi oleh kedatangan Islam yang telah mula bertapak di Kepulauan Melayu pada ketika itu. Seterusnya, pelabuhan yang terkenal tersebut telah menyebabkan ramai pedagang asing yang datang dan seiring dengan itu, bahasa Melayu klasik telah disebarkan secara meluas. Pembetulannya, pelabuhan yang terkenal tersebut telah menyebabkan ramai pedagang asing datang dan seiring dengan itu, bahasa Melayu klasik telah pun tersebar secara meluas. Perkataan disebarkan digantikan dengan perkataan tersebar dan perkataan yang dihapuskan bagi menyesuaikan dengan ayat. Kesalahan ayat seterusnya ialah, perkara ini telah menyebabkan pengaruh bahasa Sanskrit dan agama Hindu-Buddha semakin menghilang sedikit demi sedikit, manakala bahasa Arab telah mendapatkan pengaruhnya di dalam bahasa Melayu dan seterusnya menghilangkan penggunaan bahasa Melayu pada ketika itu. Pembetulannya, perkara ini telah menyebabkan pengaruh bahasa Sanskrit dan agama Hindu-Buddha semakin menghilang sedikit demi sedikit, manakala bahasa Arab telah memperluaskan pengaruhnya di dalam bahasa Melayu dan seterusnya menghapuskan penggunaan bahasa Melayu kuno pada ketika itu. Perkataan mendapatkan pengaruhnya telah ditukar kepada memperluaskan pengaruhnya dan perkataan menghilangkan penggunaan bahasa Melayu digantikan dengan menghapuskan penggunaan bahasa Melayu yang dianggap lebih menyebabkan ayat itu lebih gramatis. Seterusnya, selain itu, tulisan sastra Jawa yang menceritakan Panji Jawa yang telah tersebar merupakan antara sebab utama bahasa Jawa telah terdapat di tanah Melayu. Perkataan telah terdapat adalah tidak sesuai dan salah, jadi ia digantikan dengan selain itu, tulisan sastra Jawa yang menceritakan Panji Jawa yang telah tersebar merupakan antara sebab utama bahasa Jawa bertapak di tanah Melayu. Ia telah digantikan dengan perkataan bertapak. Seterusnya, oleh yang demikian, bahasa Jawa telah memainkan pengaruhnya dalam bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk setempat. Pembetulannya, oleh demikian bahasa Jawa telah memainkan peranannya melalui bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk setempat. Sepatutnya bukanlah memainkan pengaruhnya, malah memainkan peranannya.